Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita berkumpul pada malam ni. Insya-Allah kau jatuh kan benda tu. Hey. Kan nanti jatuh langsir tu. Okey. Kita jumpa dapat berkumpul pada malam ni insya-Allah. Walaupun sebenarnya gantian sepatutnya malam ni Ustaz Abu Mubarak hafizahullah, tapi beliau dalam safar untuk menunaikan umrah dan duduk sana sampai sebulan kot. Jadi kita alihkan kelas kita daripada hari Khamis itu kepada hari ini yang sepatutnya kita hari Khamis. Okey, baik. Kali terakhir kita bincangkan, kita sedang membahaskan berkenaan dengan pendirian ahli sunnah wal jamaah, berkenaan dengan beberapa perkara. Antaranya itu mula kita ambil adalah tentang takwil. Apa itu takwil kan? Kemudian kita ada bincang tentang ta'til. Kemudian kita ada bincang berkenaan dengan takyif. Dan yang hari ini patutnya kita masuk berkenaan dengan tajuk yang baru, iaitu tamthil. Okey, pasal sebenarnya semua yang disebutkan tu takwilan, dia silap disebut ta'til dulu, ta'til, kemudian takwil, kemudian takyif, kemudian baru tamthil. Dia sebenarnya dua pertama tu, ta'til dengan takwil, dia mempunyai tujuan yang sama, iaitu mengabaikan apa yang dikatakan oleh Allah Ta'ala tentang dirinya. Apa Allah Ta'ala kata tentang dirinya ada, kita tak nak cakap benda tersebut. Bahkan kita kata benda tu tak ada. Yang pertama reject terus, dia panggil ta'til, buang terus pengertian. Kenapa kecil soalan? Okey, jazakallah khair. Dah dapat pun tak syukur Bismillah. Yang jadi imamnya orang lain, yang dahaganya orang lain nak. Baik. Jadi dia jadi tajuk asal dia memang sama. Masalah dia adalah bila orang tu dia buang dari Allah Taala sifat, atau dia buang makna sifat tersebut, dia sama. Cuma beza dia yang ta'til ni lebih berani. Dia tak ada. Allah tak berkata-kata, Allah tak ada ini, tak ada, semua tak ada. Yang takwil ni dia tak kata direct tak ada, tapi dia gunakan bahasa lain untuk kata benda tak ada, tapi maksud dia gini. Dia alih. Yang takyif membagaimanakan, itu lagi teruk lah. Kan kita tahu bahawa sebenarnya yang itu yang dalam kes Imam Malik rahimahullah, bila orang tu tanya berkenaan dengan bagaimana istiwa, kan Imam Malik jawab istiwa maklum. Maksud dia engkau tahu, aku tahu, semua orang tahu maksud dia. Wal kaifiyah, tapi pada Allah Ta'ala majhul, tak boleh nak dibahas. Kalau Allah Ta'ala laisa kamitslihi syai', kan, wal imanu bihi wajib, iman dengannya adalah wajib, wasu'alu anhu bid'ah, kan dia dihalau terus keluar. Jadi semua benda ni adalah sebenarnya bertentangan dengan apa yang disebut untuk akidah atau pegangan ahli sunnah wal jamaah. So malam ni kita akan masuk pada pendirian ahli sunnah wal jamaah tentang tamthil, mencontohkan. Bagaimana kan contohkan, dia hampir serupa tapi diterangkan sikit. Baik, dia ada pendirian ahli sunnah wal jamaah tentang tamthil atau memisalkan, mencontohkan. Tamthil merujuk kepada menyebut contoh yang berkaitan dengan sesuatu perkara. Jadi kita kata benda tu macam ni, macam ni, macam tu, dia macam. Perbezaan antara takyif yang dikupas sebelum ini, membagaimanakan, adalah dalam bentuk umum dan khusus. Maksudnya kalau kita bezakan di antara tamthil dengan takyif tu, dia adalah masalah umum dan khusus. Hal tersebut kerana setiap yang boleh dikemukakan contoh, bermakna ia melibatkan cara tertentu. Mana bila kita kata boleh contohkan, kita membagaimanakan.
Okay, bila kita contohkan, maksud kita bagaimanakan. Namun tidak semua perkara yang punya cara tentu boleh dikemukakan contoh. Bukan semua benda yang kita ada bagaimanakan, tapi kita boleh nak contohkan. Kita boleh tahu maksud, tapi tak tahu rupa. Kan rupa tu tak tahu, tapi contohkan tak ada, tapi kalimah kita faham. Dia kata, okey, ini kerana yang dikatakan takyif ialah menyebut sesuatu dengan satu cara tanpa disertai dengan contoh. Misal dia kata seorang menyatakan, saya punya sebatang pen, caranya begini dan begini. Pen tu begini sebut. Pen tu begini. Okay. Dia tak tunjukkan barang pen saya macam ni. Dia bagaimana kan? Pen tu panjang dia 5 cm, pen tu warna apa, pen tu sekian. Kita memberikan gambaran, tapi kita tak mesti tunjukkan contoh. Okey. Jika seorang temukan contoh, ia akan dinamakan sebagai tamthil. Misalnya mengatakan, pen ini seperti pen ini. Pen ni macam ni. Jadi bagaimana kan? Kita kata pen itu seperti sekian. Kita sebut sifat. Kita boleh sebut secara detail sifat dia. Dia kata itu membagaimanakan. Tapi bila contoh, kita kata pen tu macam yang ini macam ni. Kita ada misal, dia panggil tamsil. Ini kerana beliau menyebut tentang pen yang hampir sama dengan pen yang ada itu, tanpa mengaitkan dengan contoh tertentu. Sebab kalau takyif tu kita mengaitkan, tapi kita tak ada contoh. Tapi yang contoh ni kita ada contoh dia. Baik, golongan ahli sunnah wal jamaah mengisbatkan bagi Allah Subhanahu wa taala sifat bagi Allah. Bila Allah Taala kata tentang dirinya ada apa dia ada, semua kita isbatkan, tidak kita nafikan. Okey? Mereka mengatakan Allah itu hidup, tetapi bukan seperti hidup kita. Allah hayy. Al-hayyu kan, bila dalam zikir azkar yang datang, fatawakkal dalam Al-Quran, fatawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakkallah kamu ke atas yang hidup yang takkan mati. Dan Nabi SAW sebut dalam zikir azkar pagi baginda, ya hayyu ya qayyum, wahai maha hidup maha berterusan mentadbir, bi rahmatika astaghith, dengan rahmat aku minta pertolongan, aslih li sya'ni kullahu wa la takilna nafsi tarfatain, elokkan urusanku ke semua sekali, yang kau biarkan aku kepada diriku sendiri walau sekelip mata. So basically hayy itu faham, kita faham, tapi kita boleh nak kata apa? Hidup macam macam tak ada. Macam mana kan? Tak boleh. Tapi kalimah hidup kita ada nafikan kata hidup. Ini masalah yang kita kata, tahulah beberapa hari lepas saya dengar dia kata, saya tak tengok, orang share dengan saya macam-macam. Entah lepas kita buat Qawaidul Muslah, saya rasa bukan saya seorang je kupas, ada orang lain juga kupas. Ustaz Umarok, Ustaz Umarok kena jugalah. Siapa lagi lain? Ustaz Hasan, kan? Ustaz Hasan sendiri. Yang dikepetik saya kenapa? Semua orang nak petik saya. Apa masalah? Ada hutang ke apa? Saya tak tengok pun. Tapi bukan saya sebut dari tu. Bila orang tu nak tanzih Allah Ta'ala, sampai dia taktil. Taktil bila dia batalkan. Yang paling kelakar saya dengar daripada orang cerita, saya tak tengok. Dia kata macam mana image Allah Ta'ala dijadikan, Allah ciptakan, dia bagi contoh macam virtual VR, virtual reality. Kalau orang tu pakai Google yang VR tu, kan nampak ada depan dia macam-macam, disalurkan situ. Satu lagi kaedah Matrix. Tahu cerita Matrix? Cerita Matrix, ngaku je dah tengok, jangan bohong lah. Janganlah bohong kan. Semua buat macam innocent je, macam tak ada apa. Jangan angguk, gila kau. Itu ustaz tahu kita tengok movie. Angguk je lah. Alah hai. Pasal benda yang dalam Matrix tu sebenarnya, movie Matrix tu, dia apa yang Harun Yahya, tahu Harun Yahya yang sesat tu, okey, dia ada baik gambaran tau. Maksudnya dia kata kalau sekiranya otak kita ni dicucuk padanya elektrik dan dia hantar signal dengan cara tertentu, kita boleh nampak dan rasa semua benda kat dunia ni, walaupun benda tu sebenarnya tak ada. Lepas tu badan orang tu kan dalam cerita Matrix, angguk je, angguk. Okey, duduk dalam pot tu kan, dalam bekas tu dia cucuk-cucuk, lepas tu badan dia kat situ, tapi dalam kepala dia hidup sebagai seorang manusia, makan, melihat.
dan sebagainya lah. Pasal tak? Maksud dia erti kata lain tak ada. Barang tu tak ada. Sebab badan dia kat situ je, macam orang mimpi. Kan? Uish, ada duit. Kan? Buka mata, kosong. Mana ada? Faham tak? Benda tu, itu realiti sebenar yang kita kena faham. Barang tu tak ada. Kalau saya sekarang ni, cawan ni ada. Tak percaya kalau saya baling kepala siapa. Ada. Serius. Jangan cakap tak ada. Barang cawan itu tidak ada sebenarnya, Ustaz. Ambil sini kepala awak. Awak tahu ada tak ada, hakiki ke majazi ni? Ni cawan ni hakiki ke majazi, main kepala awak. Kadang-kadang benda macam ni pun simple pun tak ada faham. Tapi alhamdulillah lah, saya diam je 3-4 hari. Hari ni semalam dah dijawab oleh Mufti Mesir. Kan Dr. Ali Jumaah dah jawabkan dah. Allah Ta'ala tak ada dalam alam, terpisah daripada alam. Bila kita mati baru kita keluar dari pinggir alam, baru nampak Allah Ta'ala. Bagus. Pening kepala sini kalau nak jawab. Dia realiti kadang buat tak tahu je yang ni. Tak ni, biar dia ngigau seorang. Ramadan kita sibuk buat ibadat, dia sibuk fikir pasal kita. Zikir dia pagi adli. Allahu Akbar. Tak, realiti dia ini masalah dia. Awak faham tak? Bila kita kata macam ada tabir. Kan bila Nabi ditanya oleh para sahabat, hal ra'aita rabbak? Kau nampak tak Tuhan kau? Nabi kata apa? Nurun anna arah. Cahaya, macam mana aku nak nampak dia? Nurun anna arah. Sebab Nabi kata dalam hadis yang lain, hijabuhu nur. Hijab Allah adalah cahaya. Kadang benda tu kita faham, tak faham lagi. So belakang hijab tu ada siapa? Tak ada siapa. Tak bercantum, tak bercerai, tak pisah, tak sekian. Pasal Nabi kata kalau Allah Ta'ala buka hijab dia, akan membakar cahaya wajahnya daripada makhluknya sejauh mana mata dia melihat. Mana sampai penglihatan Allah Ta'ala akan terbakar. Mana ada makhluk yang tak sampai penglihatan Allah Ta'ala? Kalau buka hijab, nescaya akan membakar cahaya wajah Allah Ta'ala. Subuhat wajhi. Tapi kita faham kan? Tapi kita ada macam mana kan? Tak boleh kata macam saya lah. Tak boleh. Tak boleh macam kan? Kita kena faham. So macam hidup lah. Hidup tu kita faham. So dengan hidup tadi adanya sifat-sifat yang lain. Sebab tu kenapa nama Allah Ta'ala Al-Hayy dinamakan sebagai antara sebahagian para ulama macam Ibn Qayyim, dia boleh push kata apa? Ini Ismullah Al-Azam, Al-Hayyu Al-Qayyum. Kenapa? Kan dalam ayat kursi pun ada, dekat sini pun ada. Dia kata apa? Kerana dalam lafaz hidup tadi akan mengandungi apa sifat-sifat yang lain. Qudrat ke, iradat ke, kan semua sekali akan ada di situ. Sebab kalau tak hidup, nak ada apa? Sesuatu yang tak hidup, apa dia boleh buat? So hidup dulu baru dia ada mendengar, hidup dulu dia melihat, hidup baru dia berkata-kata, hidup baru dia berkuasa, hidup baru dia menentukan. Itu semua terdatang dengan hidup dahulu. Tapi kita faham hidup kita kan datang dengan tidak ada, dengan tiada kepada ada, nanti mati, kemudian hidup balik. Sedangkan Allah SWT tidak seperti hidupnya kita. Hidup kita dengan segala keterbatasan, bermula dengan kelemahan, kan, kemudian kuat, kemudian berakhir balik dengan kelemahan. Umur kita akan meningkat dan kita akan makin lemah. Jadi kahwin cepat, siapa tak kahwin? Betul lah. Kau tunggu apa? Quran baca sedap lah kan? Apa lagi tinggal? Korang gelak-gelak kan? Korang ni carikan lah. Kalau dia pun suruh dia kahwin, lepas tu tak carikan, buat apa? Baik. So jadi, tapi bukan seperti hidup kita. Dan dia punya ilmu, tapi bukan seperti ilmu kita. Sebab ilmu kita dilalui oleh kejahilan, dan datang padanya kelupaan, bahkan kesilapan. Sebab Allah Ta'ala ilmunya takkan ada benda tersebut. Tak macam ilmu kita. Dia punya wajah, tetapi bukan seperti wajah kita. Tu yang kita faham kalimah, tak tahu cara. Tak ada cara, tak ada kaifiat. Tapi kita tak boleh kata tak ada. Tak boleh nak kata tidak wujud. Penafian tu salah. Dia punya tangan, tetapi bukan seperti tangan kita, and so on.
Itu asas. Macam dia tak ada sepertikan. Dia tak ada memerhatikan. Begitulah seluruh sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala yang lain. Allah Subhanahu Wa Taala tidak menyerupai makhluknya dalam mana-mana sifat yang disifatkan kepada dirinya sendiri. Apa dia kata tentang dirinya? Ada, tapi bukan macam makhluk dia. Tapi makhluknya pula tak boleh kata dia tak ada benda tersebut. Hanya kerana nak mentakdiskan dia, jangan serupa makhluk, buang semua sekali sifat. Okey, antara dalil menyokong yang menjadi sokongan ialah dalil sam'i. Itu dalil wahyu. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Asy-Syura ayat ke-11, Allah nyatakan laisa kamitslihi syai'. Tiada seperti seumpamanya sesuatu pun. Wa huwas samiul basir, sedangkan dia maha mendengar lagi maha melihat. Kita faham mendengar melihat, tapi tak ada contoh seumpamanya. Tapi jangan katalah tak ada. Sebab tu Allah Ta'ala letakkan dua-dua sekali. Tu tak boleh buang nama dia dan sifat dia. As-Sami' Al-Basir tak boleh buang. Tu yang saya kata bila geng-geng ni marah. Saya kata dia cakap sendiri. Dia kata tak boleh kata Allah mendengar. Kata Allah pendengar. Jangan kata Allah melihat. Kata Allah pelihat. Saya kata kenapa? Oh, sebab nanti kalau kita kata melihat, saya melihat, awak melihat, Allah melihat, dah jadi sama. Maka makhluk, maka tak boleh. Betul dia reka benda tu, betul dia marah. Dia marah kita. Apalah fitnah terbesar sebagainya. Aduh. Tak macam mana boleh terkeluar benda tu. Rajin pula dong korek nama. Ya. Tak apalah, tauliah tak ada dah pun. Okey. Jadi masa dia, benda tu ada. Kita faham, tak boleh kata tak boleh. Cuma masalah cara Allah tak makin cara kita. Jangan kata tak ada. Jangan kata Allah tak melihat. Sebab itulah kita bila disebut, dinamakan diorang Jahmiyah, marah. Tapi perbuatan mereka menafikan perbuatan tadi. Jahmiyah lah, apa nak nama lagi. Bila kata Allah tak melihat, awak sebenarnya pengikut Jaham bin Safwan. Kerana awak tak terima apa yang Allah cakap tentang dirinya. Okey? Baik. Firman Allah Ta'ala dalam ayat yang lain dalam surah Maryam ayat ke-65, Allah Ta'ala nyatakan Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Tuhan, Allah adalah Tuhan seluruh langit dan juga bumi dan apa di antaranya. Fa'budhu wastabir li ibadatihi, maka sembahlah dia dan bersabarlah dalam mengabdikan diri kepadanya. Hal ta'lamu lahu samia, adakah kau tahu untuknya sebarang yang serupa? Ada tak kamu tahu sesuatu yang setara dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Itu soalan yang tak tanya balik. Tak ada. Okay? Firman Allah Ta'ala dalam ayat yang lain dalam surah Ikhlas, walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada baginya yang sekufu sesiapa pun. Setara pun tak ada. Saya ingat time saya sekolah dulu, dekat dekat Pahang, tu ada seorang budak tu cakap saya, dia kata, ana terfikirlah sesat lah benda ni. Dia kata kan, kalau kita kata kan, katalah kita ni makhluk ciptaan Allah Ta'ala, macam ni kita nak tahu kat sana, luar sana tak ada yang macam Allah juga ada makhluk dia sendiri. Allah, kita dengan makhluk Allah Ta'ala, sana ada pencipta lain yang ada makhluk dia sendiri. Dia cakap yang tu. Bila waktu tu kita pun bodoh, tak nampak ayat ni. Ayat Allah Ta'ala katakan walam yakul lahu kufuwan ahad, penafian wujudnya entiti lain. Tu kau bagi siapa ayat tu? Ha? Atau kau tak hantar terus? Malu lah. Terima kasih. Imam kau tak bagi? Oh dia ada. Oh dia pantang takut suara dia hilang apa. Bismillah. Wahai lain, alhamdulillah. Apple. Baik. Jadi pasal ayat ni dah kata tak ada sekufu. Faham sekufu tak? Bila sekufu ni setara, maksud dia yang mempunyai saing. Contoh macam kawan ni pandai main bola, kawan ni pun pandai main bola, ini pun pandai, dia mesti ada setara. Yang ini pandai engineering, yang ini pandai engineering, dia mesti ada keserupaan, ada yang setara dengannya. Allah Subhanahu Wa Taala tiada yang setara dengannya. Itu maksud walam yakul lahu kufuwan ahad, tak sekufu. Tahu kalimah sekufu ni pakai bila? Bab ketika meminang. Ni bukan sengaja pergi bab kahwin. Tapi orang bincangkan tajuk ni sebab bila nak kahwin, diorang cari sekufu kan, dia kata apa? Enggang sama enggang, pipit sama pipit. Kan? Okey.
ikutkan manusia ni semuanya manusia. Mana ada manusia pipit, manusia enggang. Tapi dia bagi setara. Macam ketika perkahwinan antara Zainab binti Jahsh, sepupu Nabi, dengan Zaid bin Harithah. Perkahwinan tu adalah antara contoh perkahwinan tak sekufu. Seorang bangsawan Arab, seorang hamba bebasan. Jadi saya pernah tanya Syekh saya kata, pasal kita kan dah sebut bahawa manusia ni di hadapan Allah Ta'ala semua serupa. Kenapa bila kita bincang bab perkahwinan masih ada bincang sekufu ke tidak, setaraf ke tidak? Jadi Syekh saya kata, dia kata para ulama bahaskan sebab tak nak perkahwinan tu gagal. Sebab kebarangkalian perkahwinan tu gagal tu ada bila tak sekufu. Mana satu pihak pandang, satu pihak lain lebih rendah. Mana macam seolah saya kutip awak, saya kutip. Lepas tu yang bawah pula sentiasa inferior, sentiasa rasa diri dia tak ada sebarang harga diri, kena patuh saja macam tu. Jadi dua sudut berkenaan adalah salah. Sebab tu dia kata sekufu tu maksud setara. Mana ini keluarga sekian bangsawan ni dengan bangsawan, itu maksud sekufu tadi. So kalau anda kata kufu tadi, Allah Ta'ala tak ada kufu, tak ada sekufu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tapi budak-budak yang dah tak terfikir, dia kata ada agaknya dia macam tu. Geng ahli kalam ni kan, agaknya mungkin. Baik, kau dah tengok lah. Kalau kau potong video ni, dia hantar korang saja je. Kalau dia orang tengok sendiri tu biar kan. Baik, kesemua ayat di atas menafikan penyerupaan sifat-sifat Allah dengan mana-mana sifat makhluk. Penafian keserupaan sifat Allah dengan sifat makhluk. Oleh kerana itu, mana-mana orang yang menyerupakan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan mana-mana sifat makhluk, dia dikira mendustakan ayat di atas. Dan bagi seorang tokoh salaf, itu dikira sebagai telah kufur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu dengan kufur. Sebab ayat-ayat itu menafikan keserupaan. Bila orang tu serupakan Allah dengan makhluk, maka dia telah kufur. Tapi ini kena ingat, bukan seperti geng ahli kalam menafikan Allah Ta'ala untuk mentakdiskan dia. Sebab ulang balik, ini yang kita kata ketidakserupaan. Tadi macam kita kata Allah melihat, kita melihat. Tapi melihat Allah Ta'ala tak sama macam melihatnya kita. Allah mendengar, kita mendengar. Tapi mendengar Allah Ta'ala tak sama macam mendengarnya kita. Itu pun kena faham. Jangan sekali-kali kita samakan. Itu maksud asal. Nu'aim bin Hammad Al-Khuzai, guru Imam Bukhari, misalnya menjelaskan, sesiapa yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, dia telah kafir. Tapi kadang-kadang benda ni yang dijadikan oleh golongan ahli kalam sebagai hujah. Tengok, para ulama kata jangan serupakan Allah dengan makhluk. Tajuk serupakan tadi, menyamakan tadi, bila kita kata Allah macam ini. Adapun tentang apa Allah kata tentang dirinya, awak nafikan kerana usul Aristotle, usul logik. Macam menafikan Allah bertempat kerana logiknya. Kalau di sini tak di sana, kalau tak sikit, itu bukan ajaran Islam. Itu masalah sebenar yang berlaku, bukan masalah penyerupaan. Macam kita kata tak serupakan pun. Allah ada apa yang Allah kata tentang dirinya. Allah tak kata tentang dirinya apa-apa, orang cakap. Allah berkata-kata, tak sebut pun ada lidah, ada gigi, ada mulut, tak cakap pun. So kita pernah cakap tak? Kita bercakap perlukan mulut, perlukan gigi, perlukan lidah. Hilang salah satu tak gula bunyi. Even huruf pun jadi hilang. Falamma jadi palamma. Gigi tak ada. Apa selalu pakcik tu baca tu? Pak Iza. Tak, saya ingat bapak saya dulu, dia ada satu buku tau. Buku tu buku mentera. Bapak saya pun hutan, dia ada satu buku kecil. Saya ambil buku tu, saya buka lah. Dia tulis tarikh tau, dari siapa dia ambil, untuk apa mentera tersebut. 1, 2, dia saya baca-baca kan. Sekali sampai kat satu tu kan, pa. Saya macam, masa ada sarap ada pa. Rupanya mungkin tok guru yang bagi dia zikir ataupun mentera tu, gigi dia pun tak ada lah. Dia tak ada gigi. Jazakallah khairan. Ya ke? Ya ilaha illallah. Balik rumah aku ambil benda ni. Ya Allah, pada Allah. Okey. Dia bunyi tulisan tu Pa Iza. Saya macam
Mana ada ayat Pak Izzah? Kita belajar juga apa-apa Al-Quran kan? Tak ada Pak. Rupanya Tok Guru hilang gigi. Macam kita bercakap, kalau kita bercakap perlukan itu. Allah berkata-kata bukan perlu benda berkenaan. Nanti ke akhirat nanti kulit kita bercakap, tangan kita bercakap. Bayangkan kulit kita ni akan berkata, akan bersaksi. Tang mana mulut dia? Awak tak perlukan kepada masalah tadi. Allah bahkan kulit tu berkata dalam surah Fussilat, qalu antaqanallahu alladhi antaqa kulla syai'. Menjadikan kami bertutur, Tuhan yang menjadikan semua benda bertutur. Wa huwa khalaqakum awwala marrah. Dia menciptakan kamu pertama kali. So maksudnya kulit tu bercakap. Orang nak nafikan buat apa? Amal kita akan bercakap, difisikalkan. Sekarang kita boleh bayanglah macam mana Quran bercakap. Quran yang kita baca, amal bacaan Quran kita akan difisikalkan. Puasa yang kita puasa akan difisikalkan. Di akhirat nanti minta syafaat kepada Allah Ta'ala, ya Allah aku halang dia makan, minum kan, syahwat dia, maka berilah syafaat untuk apa? Untuk aku kepadanya. Jadi benda tersebut akan difizikal macam rupa dia. Mati yang akan difisikalkan. Tahu kematian ni benda terakhir berlaku. Lepas ahli syurga masuk syurga, ahli neraka masuk neraka, mati itu akan datangkan, Nabi kata, dalam rupa bentuk seekor kambing yang bertumpuk-tumpuk, lalu diletakkan di antara syurga dan neraka. Lalu dipanggil kepada ahli syurga, tengok ni, kenal tak ni? Ahli syurga tengok, kenal. Apa tu? Kematian. Lepas tu ahli neraka pun tengok ni, kenal tak ni? Dia kata kenal. Ini adalah kematian. Lalu disembelih. Hadis tersebut, disembelih kematian di antara syurga dan neraka. Kan kita fahamkan kematian adalah proses. Kematian adalah proses. Dia bukannya objek. Tapi di sana akan jadi objek. Awak pening kepala, buat apa? Kat sana semua jadi. Allah Ta'ala nak jadi, dia akan jadi. Jadi jangan pening kepala tentang Allah Ta'ala mendengar macam mana, melihat macam mana, apa alat. Start masalah. Kita bercakap perlukan ni, peti suara, perlukan lidah, perlukan gigi. Allah Ta'ala tidak sedemikian. Tapi tetap berkata, ia berkata-kata. Macam mana kita tahu? Mana kita nak samakan Allah Ta'ala dengan makhluk? Itu tajuk asal. Kita bukannya menafikan sifat Allah Ta'ala, isbat untuk diri dia. Dan kita reka pula andaian-andaian tentang sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini kena pegang betul-betul. Baik. Ini dilihat dari segi dalil sam'i. Dari segi dalil akli pula adalah seperti berikut. Pertama, tidak mungkin sama sekali berlaku penyerupaan antara Khaliq dengan makhluk dalam apa situasi sekalipun, jika tidak terdapat perbezaan antara keduanya kecuali sekadar kewujudan yang asal. Itu sudah dikira mencukupi untuk dikatakan berlaku perbezaan antara keduanya. Kewujudan tu sendiri pun dah cukup, tak sama antara Khaliq dengan makhluk. Sebab kita makhluk ni wujud daripada tiada kepada ada, sedangkan Khaliq kita sentiasa ada, tak pernah tiada. Itu perbezaan yang asal. Kalau itu saja pun dah cukup. Wujud tadi pun, kita wujud, dia wujud, tapi wujud kita tidak seperti wujudnya dia. Okey, baik. Wujud Khaliq bersifat wajib. Okey, dan dia adalah azali lagi abadi. Kewujudan makhluk adalah termasuk dalam perkara yang mungkin, harus. Bukan mustahil, bukan tak ada. Jangan kata kita tak wujud pula. Macam siapa yang belajar ilmu tasawuf kan, dia kata apa? Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, wa man arafa rabbahu, apa benda lagi dah? Mana binasa diri. Dia ada word tadi. Mana siapa kenal Tuhan maka binasa diri tak wujud. Ayat tu biasa disebut. Kadang-kadang benda ni disebutkan dari segi simbolik. Kadang-kadang kita dalam nak menenangkan diri kita dalam kehidupan, nak tengok kehilangan yang kita hilang tu sebenarnya hanya sementara saja. Kita nak lihat bahawa harta yang kita ada bukannya bernilai sangat. Mungkin dekat situ kita boleh kata macam ini tak penting, tak apa. Tapi jangan kata benda tak ada, sebab kita mengejar syurga Allah Ta'ala dengan barang tersebut. Duit yang kita ada kita infakkan, disuruh kita infak. Allah kata wa anfiqu mimma razaqnakum, infakkanlah daripada apa kami rezeki kepada kamu. Kalau barang tu tak ada, nak infak apa? Bang, tak sedekah ke? Tak ada, saya tak ada apa. Ni semua tak ada ni, tak ada. Faham tak? Awak tak lagi suruh awak infak. Awak nak infak apa kalau dia kata tak ada? Dia pandang, tak ada. Ada tu ada. Tak ada, sebenarnya tak ada tu. Sebenarnya tak ada. Awak nampak ada, tak ada sebenarnya. Hakikatnya tidak ada. Ini masalah.
Macam mana arahan Allah Ta'ala kepada kita sebagai Tuhan kepada makhluk? Kita boleh aplikasikan. Sebab realitinya benda ni kita kena faham. Pasal diorang kadang-kadang tu macam simbolik, macam semua tak ada. Dan ayat tu kan sedap lah. Semua sandiwara. Semua hanya permainan. Dia macam ni tau. Saya ingat ada seorang kawan kita tunjuk kan tau. Bila dia kata Allah tak ada dalam alam, tak ada luar alam, tak bercantum, tak berpisah. Tuan-tuan tahu tak nak cakap apa? Last sekali. Ni lah dia. Sebab tu jadi wahdatul wujud. Sebab tak ada dalam alam, tak ada luar alam, tak bercantum, tak berpisah. Ni lah dia. Bila dia kata cawan ini, tak dalam cawan, tak luar cawan, tak bercantum dengan cawan, tak pisah dengan cawan. Cawan ni lah dia. Sebab tu berakhir geng-geng yang belajar ilmu kalam ni kepada batiniah dan juga wahdatul wujud. Sebab ni lah dia. Bila dia kata tak ada dalam, tak ada luar, tak bercantum, tak pisah, ni lah dia. Ni lah dia. Betul, kita ni lah dia. Ni lah Allah. Akhir dengan tu sebab kita semua Allah, Allah, Allah tu. Alasan mula kita kata wahdatul syuhud. Saksi apa saja ingat Allah Ta'ala. Tapi last sekali Allah lah semua. Dan kadang-kadang orang tanya saya, apa benda jadi lepas dah kata semua sama, semua Allah? Last sekali dosa pahala tak ada beza. Tahu tak? Sebab tu awak tengok last sekali diorang tinggal solat. Bahkan tinggalkan ibadat, tinggalkan, tak tadi dia hamba dah lah. Kita dia. Kita adalah dia. Itulah sekali jadi macam tu. Kadang tak faham lagi. Saya perhatikan dia tengok kan. Dia boleh kata tak ada dalam alam, tak ada luar alam. Tak ada dalam cawan, tak ada luar cawan. Tak bercantum, tak pisah. So sebenarnya apa? Ni lah dia. In the end itulah dia. Sebab tu kita tengok banyak orang-orang belajar ilmu pelik-pelik ni last jadi gila. Gila isim, gila sekian. Kita ikut sunnah, ikut salaf. Mana ada seorang pun gila. Bagi nama sahabat yang gila berzikir. Bagi seorang, dua. Para sahabat yang berzikir sampai gila. Ada? Tak ada? Awak tengok dengan orang. Gila satu demi satu. Seorang gila. Lepas tu gila pula. Gila ni majzub dipanggil. Kalau ditarik kesedarannya. Astaghfirullahalazim. Seorang pun. Kalau para anbiya semua yang patut majzub, para nabi, tak ada seorang nabi gila, tahu tak? Hey. Okey. Wujud khaliq bersifat wajib dan dia azali lagi abadi, tak ada permulaan, tak ada pengakhiran. Maksud dia, kewujudan makhluk adalah termasuk dalam perkara mungkin, boleh jadi. Tak wajib jadi, harus jadi. Tapi kalau dah jadi, adalah, jangan tak jadi pula. Okey? Yang didahului dengan tidak ada. Itu maksud dia. Lepas tu dia berakhir dengan kebinasaan. Dia ada penamat. Itu wujudnya kita. Sesungguhnya dia pula akan menghadapi kebinasaan. Jika begitu, kedudukan khalik dan makhluk, tidak mungkin kedua-duanya menyerupai satu sama lain. Wujud itu ada, tapi wujud tak sama. Faham tak? Bukan maksud dia tak ada. Jadi kita kata mukhalafatul hawadith. Kalau hawadith wujud, dia tak wujud. Dia tak ada. Bila sekali tak ada. Ada ke tak ada? Ada. Kan? Bila sekali tak ada lah. Itu masalah dia yang kadang-kadang orang tak nampak bab ni. Benda tu sangat halus je. Sebab tu dia orang boleh pergi sikit je, terus jadi batiniah. Lawan batiniah, tapi awak sebenarnya mempromosikan batiniah. Batiniah tak faham apa benda tentang huruf dan sebagainya kan, Quran tafsir, awak pula terjemah macam tu. Tak ada dalam alam, tak ada luar alam, tak bercantum, tak pisah. So apa benda? Ni lah dia. Itulah sekali sembah diri sendiri, mempertuhankan diri sendiri. Sebenarnya lepas tu bukan makin takut Allah Ta'ala, makin mengapu. Sampai saya ingat kumpulan-kumpulan sesat ni kan, abang kita seorang dia ceritakan yang geng-geng Makrifatullah tak kenali, dia punya apa, penceramah dia tu. Dia boleh pergi jumpa kawan-kawan dia, dia bawa girlfriend duduk atas riba dia. Girlfriend, bukan bini dia. Kalau bini buat tak atas riba, saya faham. Awak tak buat kan dengan bini awak, dia jumpa orang dia duduk kat rumah. Dengan bapak kita sendiri pun kita tak buat. Kan duduk peluk-peluk bini depan pak mentua. Buat macam tu, tak buat kan? Kau betul lah buat. Mana tahu? Mana tahu kan? Mesra.
Awak tak buat. Dia bawa girlfriend dia duduk atas riba. Pakcik tu jumpa saya, dia kata, saya bertaubat ustaz, saya dulu memang pakcik ni dulu pengikut amalan ni. Dia bawa ajaran ni ke Membau Sempak, ke Paya Jaras. Lepas tu dia datang Yayasan Taklim belajar, dia jadi macam okeylah saya bertaubat. Tapi cerita dia ceritakan benda-benda yang berlaku. Kawan tu bawa girlfriend duduk lepak atas riba dia. Lepas tu dia kata kenapa tak salah? Ayat dia kenapa tak salah? Sebab ayat dia kata kalau kita buat, Allah yang buat sebenarnya. Kalau kita buat, kenapa salah pula? Last sekali apa? Apa benda tindakan awak? Tindakan Allah Ta'ala. Last sekali, semua tak dosa. Buat semua benda. Tinggal solat pun okey. Semua berhala pun okey. Sebab apa? Hakikatnya, semuanya dia. Sebab, tak dalam alam, tak luar alam. Tak bercantum, tak berpisah. So, siapa ni? Ni teka-teki. Orang tanya. Ini benda pelik-pelik. Saya dapat faham benda ni sebab apa? Sebab saya duk ngikut juga ajaran pelik-pelik ni dulu. Abang ipar saya ajar saya. Dia dulu saya kecil lagi. Macam-macam benda dia ajar kau bukan. Alhamdulillah lah, dia sekarang dia ikut salaf dah, alhamdulillah. Kalau tidak tu memang saya duk diam dengar dia cerita, tahu tak? Kita dalam kepala kita hadis punya banyak nak cakap balik. Bila dia cakap macam ni, dalam kepala saya jadi jawapan. Saya nak cakap pun tak nak. Malu Allah juga kadang ada juga. Dia tanggung kita belajar. Dah betul okey, tak betul okey. Tapi kadang-kadang alhamdulillah lah. Tapi kita cuba cakap satu-satu bagi logik. Bagi balik dalil ni. Kalau nak sahabat tak tahu macam ni dia tak jadi. Kalau Nabi tak jadi, kenapa orang ni jadi? Sampai last sekali bila dia last sekali baru dia nampak. Berpuluh tahun masuk dalam ilmu bukan ni. Tapi realiti dia, bila orang geng-geng cakap pelik-pelik tadi kan, terus kita dapat tangkap. Kalau tak ada dalam, tak ada luar, tak cantum, tak pisah, maksudnya ni lah dia. Nak cakap tentang Allah, tak ada dalam, tak ada luar, tak bercantum, tak pisah. So last sekali yang ada depan mata awak ni apa? Dia. Itu kesimpulan habis sebenarnya pada diorang. Tu menyatu. Kalau ikut benda ni simbolik pada geng-geng Hindu pun ada, Buddha pun ada yang menyatu dengan alam. Alam dan kita adalah satu. Ayat keluar kan. Itu semua tu. Itu yang apa? Amin Nasir nyanyi apa? Dalam aku ada dia, dan dalam dia ada semua. Ni jadi apa? Dalam perut. Ada kawan kita buat lawak kan. Kalau Ahmad dekat luar, tapi Ahmad tak dekat dalam, tapi semua dalam perut Ahmad. Itu cerita. Dalam aku ada dia, dan dalam dia ada semua. Dalam aku ada dia, dalam dia ada semua. So awak nak faham macam ni lah ayat dia. Inilah dia. Itulah sekali benda ni bawa kepada batiniah. Bawa kepada amal-amalan kesyirikan, bawa kepada amalan menanggar syariat. Itulah asas dia. Sebab tu tak pernah kita dalam agama Islam ni sibukkan dengan benda tu. Tapi diorang rasa dia intelek, rasa dia bijak, bincang secara filosofi. Filosofi kan. Aristotle sangat genius. Ya. Apalah. Masalah tu. Kalau tak cakap macam ni, orang tak faham. Tapi kalau cakap kasar macam ni, orang faham, tak apa kot. Baik. Okey. B. Terdapat perbezaan besar antara khalik makhluk dari segi sifat dan juga perbuatan. Contoh, mendengar, terdapat perbezaan yang besar antara khalik dan makhluk. Khalik mendengar dengan segala perkara termasuk yang tersembunyi lagi jauh. So, kita tengok batasan kita punya pendengaran. Apa perlahan tak dengar, apa jauh tak dengar, apa semalam tak dengar, apa besok tak dengar. Ini kita punya pendengaran. Kita cuma dengar apa depan kita dengan jarak tertentu kita dengar. Awak larikan daripada situ, tak dengar lah. Ataupun dengan serentak semua bercakap serentak. Awak cakap, saya nak dengar. Tak boleh. Ini pendengaran kita yang terbatas. Okey. Namun pendengaran makhluk terbatas. Aisyah pernah menyatakan, Aisyah radhiyallahu anha pernah menyatakan, segala puji bagi Allah yang mana pendengaran merangkumi segala suara. Allah mendengar segala sesuatu daripada atas arasnya, apa yang berlaku pada makhluk. Aisyah cakap ni ketika mana berlaku perbualan di antara Nabi SAW dengan Khawlah binti Sa'labah pada ayat awal surah Al-Mujadilah atau Mujadalah. Yang Allah Ta'ala kan, qad sami'a Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Telah mendengar Allah Ta'ala kata-kata wanita yang menghujah engkau tentang suaminya. Wa tashtaki, dan dia mengadu kepada Allah Ta'ala.
Wallahu yasma'u tahawurakum, Allah telah mendengar perbualan kamu berdua. Aisyah radhiyallahu anha kata, alangkah mendengarnya Allah Ta'ala. Aku di sebalik bilik tu punya dekat, aku tak dengar sangat apa dia cakap kat Nabi. Allah daripada atas arash, ini Aisyah cakap, dari atas 7 langit mendengar perbualan mereka berdua. Ya, Allah Ta'ala berikan solution pasal dalam bab zihar. So wanita tu dia datang jumpa Nabi, dia kata, ya Rasulullah, suami aku dia dah habiskan keremajaan aku, makan harta aku, perut aku beranak-anak dia, aku dah tua macam ni, dia zihar aku mengadu pada Allah Ta'ala. Nabi kata aku tak tahu buat apa. Nabi tak boleh jawab. Sebab apa? Sebab hukum belum datang. So itu cara orang Arab zaman dahulu menggantung isteri tak bertali. Jadi untuk Nabi berjawab, Nabi diam sampai turun ayat surah Mujadalah. Nabi pun berikan arahan. So nak ceritakan benda perbualan tadi tu, mana Aisyah pun faham. Dia kata sangat mendengarnya Allah Ta'ala. Alangkah dengar kuatnya pendengaran Allah Ta'ala. Mana aku di balik bilik ni macam ni pun aku tak dengar. Tapi Allah Ta'ala daripada atas 7 langit mendengar perbualan mereka berdua. Itu Allahu yasma'u tahawurakuma. Allah sebut dalam Quran. Dan ayat berkenaan Allah mendengar perbualan kamu berdua. Okey. Sehubungan dengan itu, dia kata dengan itu adalah benar kata-kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maha mendengar, tetapi pendengaran tidak sama dengan pendengaran kita. Dia mendengarlah. Allah kata wallahu yasma'u tahawurakuma. Allah mendengar perbualan kamu berdua. Nak kata, apa perbualan tu? Apa suara ke? Niat hati ke? Kalau awak dengar apa? Suara lah, takkan dengar benda lain. Awak dengar apa? Dengar gula. Oh, gula. Itu bukan dengar. Faham tak? Dengar mesti suara. Lihat mesti objek. Itu maksud dia. Tapi masalah ada orang main. Kalau dengar suara, kita kena ada gegendang kena ada tulang tiga batang. Kemudian ada apa? Dia pergi bayangkan kita punya cara. Allah punya cara Allah Ta'ala. Awak sibuk apa? Menafikan bukan betul. Sebab awak tak layak menafikan. Awak tak tengok pada Allah Ta'ala lagi. Macam awak menafikan dia buat perbuatan tadi. Dan diorang pula ada masalah kedua. Kalau tadi tak cakap, sekarang cakap. Tadi tak dengar, sekarang baru dengar. Dah berubah. Sebelum berubah, makhluk, buang. Ini semuanya pasal logik Aristotle. Tak ada kaitan dengan Quran Sunnah. Nah, ajaran ilmu kalam ni tak ada kaitan Quran Sunnah. Direct cakap. Tu siapa yang pening kepala. Tapi ustaz, kan para ulama pakai untuk usul fiqh. Tak, buang-buang. Jangan ada. Sebenarnya dalam masalah yang sebenar sangat jelas, bukan ajaran agama Islam. Tapi diorang masih lagi nak sumbatkan. Nak sumbat kat mana tahu? Imam Syafi'i cela dengan celaan yang sangat dahsyat tentang ilmu kalam ni. Tapi ada orang mengaku kami Syafi'i, tapi ikut ilmu kalam. Awak ada jenis apa kan? Baik. Seterusnya C. Nah, dia bahas lagi C. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berpisah daripada makhluknya dengan zatnya. Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 255. Allah katakan, wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Meluasi kursi Allah seluruh langit dan juga bumi. Kursi saja, bukan arasnya. Sedangkan arash dengan kursi lagi kecil banding arash. Arash sangat besar. Mana kursi itu banding dengan arash seperti satu bulatan kecil campak pada padang pasir yang luas. So macam mana awak nak boleh kaitkan bahawa Allah Ta'ala melekat dengan makhluk dia dalam alam ni? Dia sekali kata, kita dalam Allah. Pula dia kata dalam perut tadi. Ahmad tak ada dalam. Ahmad di luar, tidak di luar tapi dalam. Tapi semua yang dalam ni ada dalam perut dia. Aduh, la ilaha syarikalah. Wala ya'uduhu hifzuhuma, dan tidak meletihkan, menjadi berat kepadanya penjagaan kedua-duanya. Wa huwal aliyul azim, dan dia maha tinggi lagi maha besar, maha agung. Tidak mungkin makhluk mempunyai sifat seperti mana di atas. Apabila Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu berbeza dan berpisah daripada makhluknya, ini bermakna sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala juga berbeza dengan sifat-sifat makhluknya, kerana sifat merupakan ikutan pada zat. So kalau zat kita faham kan, zat Allah Ta'ala tak ada bandingan.
untuk dibandingkan dengan zat kita. Jadi macam mana kita boleh kata Allah Ta'ala mendengar macam yang kita mendengar, Allah melihat macam kita melihat? Atau kita kata Allah bercantum dengan kita, lagi masalah. Tak bercantum tak bisa, ayat tu keluar kan. Okay, baik. D, jika diperhatikan sesuatu sesama makhluk, dapati kadang-kadang mereka mempunyai nama yang sama tapi berbeza dari segi benda yang diletakkan nama tersebut. Misalnya dari segi sifat melihat, manusia sama-sama melihat, namun ada yang kuat penglihatannya dan ada juga yang lemah penglihatannya. Mana ada yang pekak, ada yang lihat, ada yang rabun. Kalau betul kan kita tengok kan, ada kan orang yang melihat, mata dia kuat, dah tua pun masih lagi tak pakai kacamata. Ada yang kecil-kecil main game banyak, dah tua tak pakai tua pun, umur belas-belas tahun dah pakai kacamata. Ini sebenarnya kita boleh nafikan berlaku kan. Kita nampak depan mata kita, melihat kita sendiri pun ada kadar berbeza. Untuk sifat melihat kita tu ada kuat, ada lemah kan, ada buta kala, ada yang tak buta kala. Okay. Begitu juga dari segi pendengaran, kekuatan tubuh badan dan seumpamanya, semua kita ada. Kita sama kita pun tak serupa, tidak ada keserupaan. Betul lah, ada bau ni, smoke. Betul. Seumpamanya itu tak mungkin kita mengatakan tanganku sama dengan tangan unta. Meskipun kedua memiliki tangan, kerana kedua hakikatnya tangan itu berbeza. Tak ada sama, tak ada keserupaan di situ. Makhluk sama makhluk pun kita ada perbezaan, apalagi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dari segi dalil fitrah pula, manusia berdasarkan fitrah dapat mengetahui perbezaan antara khalik dengan makhluk. Jika tidak kerana fitrah ini, sudah tentu manusia tidak menyeru nama Tuhan. Semua akan sembah satu sama lain. Tapi kerana kita tahu ada bezanya manusia tadi dengan Tuhan, kita nampak, kita faham. Walaupun kadang-kadang kita perhatikan ada orang yang tak walaupun dah jadi macam-macam, dia tak ada terti juga. Dia masih lagi ingat tok guru dia boleh tolong dia. Macam Ayah Pin kan, dia kata dikeluarkan baliklah ajaran dia. Pengikut dia tadi macam delusional, faham tak? But Ayah Pin lepas tempat dia dirobohkan, dia lumpuh. Dia mati lumpuh. Macam Tuhan Harun Mat Saad. Yang apa yang kata apa? Bawa atas kursi roda. Kan ujung hayat dia gitu. Bukan ni pun Asy'ari Muhammad. Sebelum mati lumpuh. Cakap pun tak boleh. Kalau tengok video YouTube tu dia gitu je. Saya bukan nak ejek dia, tapi memang mulut tak boleh cakap. Siapa lagi? Sultan para wali, Nazim Haqqani dia panggil Sultan para wali. Sebelum mati makan. Kita tak mengaku wali. Memang kita datang dengan rupa sakit dan sebagainya sebagai manusia biasa. Kita redha. Yang dia pula mengaku kalau petik jari Tuhan bagi tahu terus. Bagi apa dia nak. Minta saja apa dapat, pasti dapat. Tapi tiba-tiba bila dia nak mati, dia sakit kan. Sampai makan pun berkicik mulut suap, jatuh-jatuh makanan. So apa yang awak nampak sebenarnya? Kekuatan, kecerdikan manusia tadi kan, yang kita hormati, sampai satu peringkat dia akan lemah. Ni fitrahnya kita akan mula cari tempat pergantungan yang baru. Kita akan nak duduk situ juga. Kenapa? Tok guru ni lah, dia lah hebat sekali. Dah mati pak duduk depan kubur dia. Kenapa? Unless kedunguan akal tu teruk sangat. Sebab kalau bijak kan, macam cawan ni pecah, awak buat apa? Dah pecah, awak apa? Buanglah, ambil cawan baru, betul? Tadi tanya perempuan ni apa, beli set pinggan, satu pecah beli lain tu tak? Beli set pinggan baru. Okey, soalannya marah perempuan, soalannya kan, bila awak nampak benda tu tak berfungsi, awak buang. Laptop awak tak jalan, tolak, beli laptop baru, betul? Jadi wali yang awak minta tu mati, awak pergi dudukkan dia, kenapa? Duduk depan tu, Tuhan tolonglah kami. Dia masih hidup lagi tak? Dah tak hidup, mati dah. Tapi bila mati tu lagi dekat dengan Tuhan. Bila mati lagi dekat pula. Itu baik kucing tu berjalan lah. Kucing ni gimana? Bang, jumpa kucing mati. Ajaran apa ni?
Pasal fitrah manusia pada sifat tadi kan, sudut yang kita tengok macam perpindahan daripada satu sembahan kepada yang lain. Sebab dia faham bila dah tak berfungsi, dia pindah. Macam Cina kan, bila dia gunakan mula atuk nenek dia. Dia tak laku, dia buang, letak patung baru, tengok apa jadi. Semalam sembang dengan apa geng-geng kita pergi apa jalan naik dengan geng-geng revert yang inilah apa yang mualaf masuk Islam dekat Al-Khadim, naik kereta dengan orang. Dia ceritalah pengalaman dia kata sebenarnya ikutkan sembahan kan dewa pemuda yang apa yang ada parang tegak tu yang janggut di Hong Kong disembah oleh 3 kumpulan, ahli penjagaan, polis, gangster. Semua sembah yang sama. Mana gangster sembah dia sebab kuasa, power. Yang polis pun sembah dia, sama je. Ini kaedah perpindahan tadi. Pasal kita kata kita faham bila benda tu rosak kita buang, kita ambil baru. Bila tak berfungsi dah, tak menjawab dah, kita kata tak menjawab, tekan-tekan tak nyala, tekan-tekan tak ada apa, awak buang. Yang ini orang wali tu dah mati, awak pergi tekan-tekan dia, kenapa? Cucuk juga, Tuan ada masalah ni Tuan. Nampak tak peliknya? Tak tahu. Tapi fitrah manusia, kita memang akan tinggalkan sesuatu yang tidak kekal. Kita nak dah hati kita untuk bergantung yang tak kekal, akan berhenti. Kita automatik kita akan reject, tolak. Okey, baik. Jelas okey. Pendirian ahli sunnah tentang tafwid. Okey. Tafwid ni merujuk kepada golongan yang dinisbahkan kepada golongan ahli sunnah dan pengikut salaf. Maksud tafwid tadi, dia serahkan makna atau pengertian atau cara apa yang dibincang tentang sifat Allah Ta'ala kepada Allah Ta'ala. Tapi kena detail sikit. Okay? Apa maksud dia serah pada Allah Ta'ala? Apa yang diserahkan? Sebab golongan yang mentakwilkan sifat-sifat Allah Ta'ala kepada selain yang Allah Ta'ala kehendaki, diorang kata kami tafwid juga. Kami tafwid semua. Melalui kata Allah Ta'ala Sami'. Sami' lah. Sami' tu apa? Sami' tu apa? Tak tahu. Dia tak boleh. Dia kata terpulang pada Allah Ta'ala. Basir pun sama juga, tak tahu. Allah Ta'ala itu basir. Apa basir dia tak tahu. Dia tafwid makna. Kononnya tafwid apa? Makna tu pun tak tahu. Lepas tu macam apa, ada percubaan untuk mengubah Quran Pimpinan Ar-Rahman, terjemahan yang dikeluarkan oleh Jabatan Perdana Menteri oleh sekumpulan manusia yang panggil apa, mereka buat jenayah ilmu. Dia ambil buku Pimpinan Ar-Rahman, tafsir terjemahan Pimpinan Ar-Rahman Muhammad Basmeh tu, Abdullah Basmeh tu, dia tukar kalimah Abdullah Basmeh tapi letakkan nama Abdullah Basmeh juga. Ini adalah jenayah ilmu. Jadi apa dia buat? Ar-Rahman al-Arsy istawa. Dulu Abdullah Basmeh tulis Tuhan yang Maha Penyayang di atas arasy bersemayam. So dia tukar kepada Tuhan yang Tuhan yang Maha Penyayang di atas arasy beristiwa. Kemudian tak ada makna, tinggalkan, serah pada Allah Ta'ala. Okey, kat sini kita bincangkan. Tafwid merujuk kepada golongan yang dinisbahkan kepada golongan ahli sunnah dan pengikut salaf. Mereka menyatakan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Keterangan tentang syurga neraka, janji baik, janji buruk adalah merupakan nas-nas mutasyabihah, nas-nas yang sama-sama. Sebab dalam tajuk syurga, contoh macam dikata oleh Ibn Abbas, tidak ada dalam syurga daripada dunia kecuali nama. Contoh bila sebut Rumman, delima. Dalam syurga ada delima, tapi bukan macam kita boleh bayangkan. Apa dalam syurga hanya nama. Bukannya buah delima. Malaysia dekat dunia ni pergi ke sana. So, dari realiti sungai. Kan bila kita pakai kalimah sungai, bila sebut sungai kita faham sungai lah. Tapi kalimah sungai syurga tadi bukan sungai dunia. Sungai syurga ada sungai arak, sungai susu, sungai madu, sungai air yang tidak berubah warna dan rasa. Mana kita boleh bayangkan sungai madu, berapa ekor lebah kat ujung sungai tu, ujung hulu sungai duk keluarkan madu. Tak faham kan? Bila kita kata lebah madu, tahu madu kan? Tahu kan? Untuk keluarkan setitik madu, seekor lebah tu kena terbang
ke 1000 kuntum bunga. Boleh dapat setitik madu. Faham kan? Kalau lembu kita perah susu untuk jadi sungai, agak-agak berapa ekor lembu kat ulu kita nak perah. Okey, realiti dia bila sebut dalam syurga nanti, nama macam yang disebut oleh Ibn Abbas, nama itu ada, rupa itu tak tahu. Nama tu ada, kita ada nama, tapi rupa tu macam nama tentang makanan pertama ahli syurga, lebihan hati ikan. Tuan-tuan bayang ikan apa? Kan dalam hadis Sahih Muslim, kan datang seorang Yahudi tanya Nabi, apakah makanan pertama ahli syurga? Nabi kata ziyadatuka bidil hud, lebihan hati ikan. Tuan-tuan faham apa? Hati ikan faham kan? Tapi tuan-tuan boleh bayang tak ikan macam mana berapa ekor ahli syurga pun ramai. Nanti nak ambil ikan apa? Ikan pari ke, ikan todak ke, ikan paus ke, ikan apa? Macam cara pula masak apa? Tuan-tuan faham bila kalimah tu disebut, awak faham. Tapi masalahnya realiti dia tak sama. Itu maksud kenapa diorang kata bukan setakat Allah Ta'ala, everything tentang syurga, neraka, janji baik, janji buruk, semua itu datang kepada bentuk apa? Dia kata mutasyabihat. Maknanya tidak diketahui melainkan oleh Allah Ta'ala sahaja. Allah Ta'ala je tahu realiti buah-buahan syurga. Macam buah-buahan makan hari ni sedap, makan besok lagi sedap, makan lusa lagi sedap. Tuan-tuan boleh bayang tak benda tu? Macam pagi ni tengah kita malam ni, tadi siapa yang iftar kat sini dapat makan smoke brisket, benda tak, kambing lah, bla bla bla. Okey, sedap kan? Siapa tak datang awal tadi, angguk je. Sedap kan? Okey, cerita dia macam ni, ya. Benda ni sedap. Tapi kalau tiap-tiap hari awak makan, apa jadi? Jemu. Sebab tu bila Allah Ta'ala sebut akhir surah bila terbincang dalam tafsir, akhir surah Al-Kahfi, kalau Allah kata innal ladzina amanu wa amilus solihat, orang beriman dan beramal soleh, kanat lahum jannatul firdausi nuzula, adalah untuk mereka syurga firdaus sebagai tempat tinggal, tempat menetap. Allah kata khalidina fiha, kekal mereka dalamnya selama-lamanya. Bila cakap macam tu, automatik datang dalam kepala manusia, dia kekal dalamnya selama-lamanya. Tuan-tuan tahu tak, bila kekal selama-lamanya kita macam takkan tu je kan? Sebab bila kita duduk kat dunia ni, tuan-tuan perasan tak, kita punya hidup ni kita upgrade. Macam katakanlah pakai potong cup selama-lamanya, rasa happy tak? Macam lama-lamanya. Biasa kita akan upgrade tau. Mana rumah, duduk dalam rumah apartmen itu selama-lamanya kan. Dia dalam kepala kita, perubahan hidup kita tu yang menjadikan kita bahagia. Allah Ta'ala sebut tentang kenikmatan syurga tadi, mereka kekal dalam selama-lamanya. Allah tak sebut la yabghuna anha hiwala, mereka tak mahu daripadanya berpindah. Okay, apa itu orang bayangkan? Macam mana boleh tempat tu kekal, kita nak pindah? Normally orang akan pindah. Serius. Berapa tahun duduk kan? Mesti ada dalam diri dia keinginan untuk pindah. Dapatkan lebih baik, dapatkan lebih baru. Kan? Apa? Poligami. Dia. Baik. So, realiti dia memang sentiasa macam tu. Tapi bila Allah Ta'ala kata macam tu, orang tak faham. Macam mana? Mereka tak nak pindah daripadanya. Ni nikmat dahsyat ni. Maksud dia macam mana awak tak nak pindah? Dan tu kita buka dalam surah Al-Baqarah ayat 25. Allah Ta'ala kata apa? Wa basyiril ladzina amanu, berilah berita gembira pada orang yang beriman, annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar, untuk mereka ada taman-taman, kebun-kebun mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha, tajri min tahtihal anhar, kullama ruziqu minha min thamaratir rizqa, setiap kali mana mereka diberi rezeki dari syurga tu, buah-buahan sebagai rezeki. Dia kata apa? Qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl. Ini kita makan sebelum ni. Dah makan dah ni. Hidangan tu buah sebagai rezeki. Makan dah ni. Tapi Allah Ta'ala kata apa? Wa utubihi mutasyabiha. Diberikan mereka buah tadi dalam keadaan berbeza.
Mana rupa serupa, warna rasa lain. Warna serupa, rasa lain. Mana benda sama, tapi besoknya makan lagi sedap. Lusa makan lagi sedap. Tulat makan lagi sedap. So bila macam tu, siapa nak pindah? Betul tak? Awak tak nak pindah pasal benda tu sentiasa baru. Ada barulah. Ada barulah. Itu keadaan sebenar. Jadi benda sebab tu kenapa dikatakan oleh sebagian para ulama, hatta syurga itu sendiri yang disebut dalamnya, yang tahu betul-betul hanya Allah Ta'ala aja. Kita cuma boleh faham, tapi realiti dia Allah Ta'ala saja yang tahu. Itu maksud dia. Okey. So jadi mereka meletakkan waqaf pada ayat terdapat dalam surah Al-Imran, pada lafaz jalalah. Itu ayat ke-7 kan, surah Al-Imran. Ingat, siapa ingat? Huwallazi anzala alaikal kitab minhu ayatun muhkamat. Dialah yang menurunkan kepada kamu, kepada Muhammad, kitab. Daripada kitab tersebut ada ayat muhkamat. Hunna umul kitab. Yang ayat muhkamat ni ibu kitab. Itulah padanya dosa pahala dan sebagainya akan kat situ. Wa ukharu mutasyabihat. Yang lain-lain ada yang mutasyabihat, samar-samar. Maksud samar-samar tadi sebenarnya bukan pada maksud benda tadi sampai kita tak faham. Contoh macam kisah Ashabul Kahfi, dia tidur lama. Awak faham kan? Faham. Cuma yang didatikan mutasyabihat, contoh macam anjing dia, spesies apa, nama dia, negeri dia, dan di tempat mana dia berlaku kejadian tadi. Allah Ta'ala tak bagi tahu. Tongkat Musa kayu apa, tak cerita. Adam punya anak berapa orang, tak cerita. So yang tu mutasyabihat dia. Bukan maksud di mutasyabihat tadi pada sifat dan zat Allah Ta'ala sebenarnya. Pasal kita dah ada ayat laisa kamitslihi syai' untuk menghilangkan kesamaran tadi. Tapi tak apalah, kita teruskan. Dia kata wa ukharu mutasyabihat fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun. Adapun orang yang dalam hati mereka ada bengkok, ada twist, fayattabi'una ma tashabaha minhu. Mereka ikut apa yang samar-samar daripada kitab yang Allah turunkan. Apa sebab dia buat macam ni? Ibtigha al-fitnati, inginkan kepada menguji-nguji. Nak uji orang, nak test orang. Nak test orang. Okay? Wa ibtigha ta'wilihi, dan inginkan pentakwilannya. Guna kata wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Tak tahu takwilnya kecuali Allah. Dia wakaf kat situ. Itu maksud dia kata, dia lafaz jalalah tadi dia stop situ. Mana tak ada siapa tahu. Yang mutasyabihat tadi betul lah, ikutkan logik kepada sudut itu betul. Maksud dia tak tahu kecuali Allah. Kalau benda tu mutasyabihat, fahamnya tu alif lam mim, apa maksud dia tak tahu. Yang tahu siapa? Allah je. Allah saja yang tahu. Dia jumlah tentera Allah Ta'ala, Allah saja yang tahu. So yang ini mutasyabihat yang sepatut betul mutasyabihat. Bukan apa Allah cakapkan dirinya yang kita tak faham. Contoh macam dia kata aku melihat, aku mendengar, ataupun dia kata aku marah. Mana Allah katakan Allah Ta'ala murka. Dia orang kata takkan Allah Ta'ala murka, Allah kan penyayang. Dia start. Tapi benda tu dia lawan logik dengan logik, bukan dengan dalil. Dia lawan dengan logik. Logik yang dia ada tadi dia tolak sampai jadi sekali ayat tu muhkamat, jadi mutasyabihat pada dia. Ini masalah bahaya dia. Sebab dia jadikan yang muhkamat jadi mutasyabihat. Okey. So dia kata kat sini mereka melibatkan dua golongan dari segi pengisbatan dan penafian zahir nas, iaitu ada dua kumpulan sebenarnya kat sini. Dia sebut masalah tafwid ni yang kata pulang pada Allah Ta'ala, ada dua kumpulan. Golongan pertama mengambil pendirian nas dan mutasyabihat mempunyai kandungan yang berbeza dengan zahirnya. Berbeza dengan zahirnya. Mana apa yang datang zahir, mutasyabihat ni bukan ikut zahir. Tidak ada seorang pun dalam kalangan Nabi, malaikat, sahabat dan juga mana-mana umat Islam yang mengetahui apa diketahui Allah Ta'ala dengan nas dan mutasyabihat tersebut. Dan sebagaimana mereka tak mengetahui perkara gaib. Sama aja. Ayat mutasyabihat, tapi detail mutasyabihat tu dia kena akan masuk balik. Okey. Golongan kedua memahami sebagaimana zahirnya, tetapi bagi mereka mengetahui takwilannya, bagi mereka mengetahui takwilannya melainkan Allah sahaja. Mereka ini mempunyai pendirian yang saling bertentangan
antara satu sama lain. Mereka mengisbatkan takwilan yang mendalahi zahir, namun dalam masa sama mereka juga membawa makna zahirnya. Maksud dia, kalau anda kata dia sebutkan telah istiwa, dia kata istiwa lah. Istiwa tu apa? Tak tahu. Dia tinggal macam tu je. Macam kita boleh sebut, kita kata kita faham kalimah istiwa maksud apa, tapi untuk Allah tak ada cara. Itu beza dia. Dia orang tak. Istiwa jangan terjemah, dia kata. Kekalkan istiwa tu istiwa. Kekal istiwa tu istiwa, dia kata. Pasal dia bagi dia, pasal dia orang punya pendirian saling bertentangan sebenarnya. Mereka mengisbatkan takwilan dia nak. Dia okey. Bila bab mentakwilkan, walaupun dia kata serah pada Allah, tapi dia takwilkan. Dia takwil, dia akan alih daripada tangan kepada kuasa, wajah kepada kemuliaan, dia akan alih. Tapi dalam masa sama dia akan kata bahawa yang tahu hanya Allah Ta'ala, tapi dia takwil. Kalau daripada awal dia tak takwil, selesai masalah. Tapi dia takwil dan kemudian dia letakkan bahawa maksud dia macam ni, tapi Allah Ta'ala saja yang tahu. Maksud dia awak langgar jugalah. Sebenarnya yang pertama tadi, tak ada siapa tahu kecuali Allah Ta'ala sahaja. Rasul tak tahu, Nabi tak tahu, para sahabat tak tahu, semua tak tahu macam mana perkara gaib yang lain. Tapi ada pun yang ini tak. Mereka mengisbatkan takwilan yang melahi zahir, namun dalam masa sama mereka membawa makna zahir. Zahir tu dia bawa, tapi dia takwilan tu dia bawa maksud juga. Lepas tu dia kata ini adalah tanzih, mentazihkan Allah Ta'ala sifat makhluk. Mereka ini pula terdiri pada dua golongan dari segi pengetahuan Rasulullah SAW tentang nas dan mutasyabihah. Kumpulan yang B ni kan, dia punya golongan ni dia terdiri daripada dua golongan lagi dari segi pengetahuan Rasulullah SAW tentang nas dan mutasyabihah. Golongan pertama menyatakan Rasulullah SAW mengetahui makna nas mutasyabihah, dan mereka baginda tidak menjelaskan kepada umat makna yang dikendaki dari nas tersebut dalam bentuk yang boleh menghapuskan perselisihan di kalangan mereka. Dia Nabi tahu, tapi Nabi tak jelaskan. Kalau Nabi jelaskan, patutnya selesai masalah. Ni kalau tuan-tuan baca dan kita Iljam Awam ada pada ilmu kalam Imam Ghazali, bab ni dah dipersoalkan. Dia kata kalaulah sekiranya benda ni boleh menyebabkan kekeliruan, kenapa Nabi pakai lafaz ini? Kenapa Al-Quran pakai lafaz ini? Dia macam tu. Dia macam marah. Kenapa? Patutnya tak usah pakai kalimah ni. Kenapa pakai? Soalnya dipandai dari Nabi. Dia kata Nabi tahu, tapi bagi tak menjelaskan kepada umat makna yang dikenaki daripada nas tersebut dalam bentuk yang boleh menghapuskan perselisihan. Golongan kedua pula menyatakan makna mutasyabihat tak diketahui melainkan oleh Allah sahaja. Ia tak diketahui oleh Rasul, malaikat, Jibril, sahabat, tabi'in dan mana tokoh umat. Okey. Bagi kedua-dua golongan di atas, nas dan mutasyabihat turunkan dengan tujuan untuk ujian sahaja. Tujuan Allah turunkan nas mutasyabihah untuk ujian, dugaan. Sebab siapa yang hati bengkok, dia akan pergi ke situ, duk bergelumang dengan nas-nas tadi. Macam kita sebutkan dulu kan, bila Nabi kata Allah Ta'ala turun ke langit dunia pada sepertiga akhir malam. Kita yang ahli sunnah dengar untuk kita beriman, untuk kita bangun waktu itu. Ya Allah, ya Allah, rayulah Allah Ta'ala pada 2:30 sampai subuh tu, bangun. Itu waktu yang Allah Ta'ala akan menyeru kita, tak ada siapa nak minta aku berikan. Itu iman kita. Mereka pula baca hadis tu, tiba-tiba dibahaskan. Tapi macam mana Allah Ta'ala turun ke langit dunia? Ikut time zone mana? Ikut Jepun punya ke Malaysia punya ke tanah Arab? Ataupun yang turun tu rahmat Allah, atau faham tak? Dia masuk pada perbahasan tadi, dia golek-golek kat situ. Sebab tujuan Nabi ceritakan bukan untuk bahaskan itu. Macam bila Nabi kata pada permulaan awal Ramadan, malam pertama Ramadan, diikat syaitan-syaitan. So Nabi dia cakap ikat syaitan-syaitan. Tapi awak dengar benda, ada orang bahas ikat syaitan ni tak ikat betul lah. Awak tahu ke Nabi tahu? Soalan itu pertama. Nabi tak tahu, awak tahu. Kedua, ikat tadi dia kata ikut time zone mana. Contoh Saudi dah puasa semalam, so setan Saudi dah ikat dah. Kita puasa malam ni malam pertama kita, so setan kita baru ikat malam ni. Jadi padahal ayat tersebut, kata-kata Nabi tu untuk beritahu rahmat Allah Ta'ala, sayangnya dia kepada kita. Bila malam pertama Ramadan, dia sekat syaitan dari kacau kita. Kita dengar azan, kita dengar panggilan solat, kita nampak maksiat, kita akan cepat bertindak pada bulan Ramadan. Tak payah ada orang ingatkan pun.
Automatik dengar je azan, tiba-tiba kita bangun. Kenapa? Sebab korin kita tak ada. Kalau korin kita ada, tengok macam biasalah. Esoklah start, lusalah start. Abang tak jauh, pagi raya tengok. Pagi raya tu dengar azan, berapa ramai masjid datang masjid balik. Sebab apa? Sebab nantilah, besoklah, hari ni raya. Nabi kata hari raya makan dan minum ingat Allah Ta'ala. Ingat Allah tu ada, tapi makan minum dulu. Ada letak ni. Apa tak? Kemalasan kita bulan Ramadan dengan kemalasan kita bukan bulan Ramadan. Cek balik. Kau nampak perbezaan. Jadi ikatan syaitan tadi Allah Ta'ala bagi tahu untuk tunjukkan kasih sayang dia kepada kita. Faham tak? Allah sayang kita. Allah sayang kita. Ini jangan tengok lain lah. Saya cerita Allah sayang kita betul-betul ni. Ni bukan Allah sayang kita, Allah sayang kita. Bukan. Allah sayang kita. Faham tak? Dia memang sayang kita. Sebab tu dia ikat syaitan-syaitan untuk bagi kita peluang. Itu yang patut kita faham. Bukan bahaskan time zone mana, ikat kat mana, simpan kat telaga mana, kan, pakai rantai apa, tebal mana, kan, mana posisi dia, mana the first one, setan pertama dia. Kamu berbincang buat apa? Ini mutasyabih yang kita kata gatal masuk ni. Kadang-kadang orang hati bengkok je yang sibuk. Orang yang beriman dia tak perlukan tajuk tu. Pasal dia nak apa? Tahu tentang rahmat Allah Ta'ala. Dia nak beramal dengan setiap apa yang Nabi sebut tentang Allah Ta'ala. Ini beza dia. Okay, jadi dia kata dia kata bagi kedua golongan di atas golongan di atas, nas-nas mutasyabih diturunkan dengan tujuan untuk menguji ujian saja. Ia sekadar untuk mendapatkan pahala bagi orang yang bacanya, meskipun tidak memahami apa-apa yang berkaitan dengan nas yang dibaca tersebut, macam alif lam mim. Awak faham maksud? Tak. Tapi pahala, Nabi kata, aku tak kata alif lam mim satu huruf. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, Nabi kata. Ini antara contoh bila kata baca Quran tak faham makna, pahala tetap dapat. Sebab awak tak faham pun. Kadang orang katakan, daripada baca baik tadabbur. Ada kata yang tu. Pada tadabbur tak sekian, sebenarnya untuk amal. Kalau awak tadabbur saja, tak beramal tak guna. Berapa ramai orang yang kadang tadabbur Quran sesungguh, kata tadabbur, tengok perangai, astagfirullahalazim. Saya ingat sekali lah. Kadang tak sampai hati. Kita muda. Orang yang tua, adalah yang tua-tua. Tapi bila yang tua-tua senyap, saya pun menyampuk lah ada sekali tu. Kita nak damaikan orang. Dalam perjumpaan tersebut, yang senior, syekh-syekh kita ni ada. Jadi bila diorang kata macam ni lah, kita damai. Kita relax kan, kita maafkan, bla bla bla, kita berdamai semula. Dia orang tengah bergaduh. Jadi kumpulan bergaduh dengan dia orang tak datang. Yang kumpulan datang tu yang satu kumpulan lagi. So kita pun cakap lah, suruh nasihat. Lepas tu bila yang tua-tua nasihat, dia orang boleh kata macam, apa sebab kita kena tunduk pada dia orang? Dia orang yang salah, dia orang kena sekian. Lepas tu saya pun menyampuk. Saya menyampuk. Dah tua-tua, yang tua-tua kan tak nak menjawab. Saya jawab. Saya kata, Kak, minta maaf. Akak cakap tadi macam tu. Akak mengajar tadabbur Quran kan? Kata sampai surah Al-Imran kan? Dia kata, ya. Akak tak baca ke firman Allah Ta'ala dalam Quran? Kan akak ajar surah Al-Imran. Dah habis kan tadabbur kan? Ayat 133. Ayat 133, 134. Allah kata apa? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Cepat-cepatlah kamu kepada keampunan Tuhan kamu. Wa jannatin, dan kepada syurga. Arduha ka'ardis samawati wal ard, yang keluasan macam langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, sedia untuk orang bertakwa. Siapa orang bertakwa? Ayat berikutnya cakap, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, orang infak harta dalam keadaan senang ataupun susah. Kemudian ini yang masalah dia tak boleh. Wal kaziminal ghaiz, dan orang yang tahan kemarahan. Orang kata kalau tahan kemarahan ni nanti kita ada ulcer dalam perut. So kena lepaskan kemarahan kita. Tapi Quran bagi tahu pula wal afina anin nas, dan orang yang memaafkan manusia. Kan? Wallahul muslim, Allah suka orang buat kebaikan. Lagi level buat baik pada orang buat jahat daripada kita. Saya kata, akak baca ni. Dia kata apa? Awak jangan ajar saya. Awak jangan ajar saya. Saya macam, kan, kadang-kadang tadabbur Quran. Padahal Quran untuk diamalkan, bukan untuk saya cakap dibaca dan difahami, untuk diamalkan. Kalau faham saja tak jadi. Tapi nak tengok, pahala Allah Ta'ala berikan, hatta baca saja pun tak apa.
Awak tak ini kan. Baca tu dah siap-siap ada pahala. Sebab Nabi kata alif lam mim. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Tanyalah kepada rujukan-rujukan tafsir yang sahih, tak ada satu pun tahu tentang alif lam mim tu apa. Kan? Jadi kat situ kita dapat lihat, ini turun untuk ujian. Tak usah cari. Benda tak perlu cari, jangan cari. Itu Allah duga kita. Tapi nak bagi pahala pada kita. Bagi menjawab tanggapan golongan tafwid atau mufawidin di atas, suka dinyatakan perkara pertama, tidak ada seorang pun di kalangan tokoh salaf terdahulu menyatakan nas-nas yang nyatakan di atas sebagai termasuk dalam nas-nas nas yang mutasyabihat. Apa kita bincangkan sebelum ni, tak ada seorang pun salafus soleh kata tentang asma' dan sifat Allah Ta'ala tu nas mutasyabihat yang tidak diketahui maknanya oleh seorang pun manusia. Macam Imam Malik katalah, al-istiwa maklum, atau ayat lain ghairu majhul. Istiwa tu maklum, maksud dia engkau tahu, aku tahu, semua orang tahu maksud dia. Tak ada siapa tak tahu maksud dia. Maksud dia mana tahu? Dia tak ada tafwid, buang terus. Dia tahu, tak ada. Bukan tak ada siapa yang tak tahu. Okey, kedua, meletakkan wakaf, menghentikan bacaan pada lafaz lah surah Al-Imran ayat ke-7 tu adalah benar. Betul. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Betul. Kita nafikan situ. Ia merupakan pendapat majoriti ulama. Namun tidak ada seorang pun di dalam kalangan mereka yang menyatakan makna nas tersebut tidak diketahui oleh Rasulullah SAW. Sebab Rasulullah SAW menjadi penjelas bagi Al-Quran. Macam dalam ayat 44 surah An-Nahl. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim. Yang turun pada Muhammad, az-zikr itu Quran, untuk kamu jelas pada manusia apa turun kepada mereka. So Quran dah bagi tahu tentang Nabi, tahu. Dan selain itu juga arahan ittiba kepada para sahabat. Bila para sahabat suruh kita ikut sahabat dengan baik. Kalau mereka tak faham Quran, kita nak ikut mereka macam mana? Para sahabat pun tak tahu. So ikut siapa? Nampak tak? Dekat sini kita faham. Okey, dikata dan tokoh imam terkemuka selain daripada Allah Ta'ala saja. Tak diketahui oleh termasuk Rasulullah, dan juga tokoh imam terkemuka selain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak ada siapa faham macam tu. Mereka dapat membezakan antara makna kalam dan tafsirannya yang diketahui oleh Rasulullah SAW dan orang yang berilmu dengan takwilan yang hanya dikhususkan ilmu tentangnya kepada Allah Ta'ala sahaja. Maksudnya memang ada pengecualian dekat situ. Bukan kita kata tak ada siapa tak tahu langsung. Dan awak nak belajar dengan siapa? Yang tahu tak tahu? Bab solat, aqimus solat, tak tahu, mutasyabihat. Zaman dulu pun solat juga. Mula start, patut ke solat ke? Awak sembah siapa? Jumpa dia lepat. Dia menyembah kepada yang punya diri. Dia menyembah kepada dia yang mempunyai diri. Dia pusing macam tu lah, sekali tak solat. Dia gila dia panggil. Ini realiti. Jadi pasal tajuk asal, macam mana boleh kita tak tahu? Once awak kata buang, tak ada seorang pun tak tahu. Macam ada orang kadang, tak ada seorang pun tahu apa dalam Quran. Dan awak nak belajar agama kat mana? Maksudnya Allah Ta'ala tak jagalah pengertian agama ni. So Allah Ta'ala jamin untuk Nabi 3 benda. Dalam surah Al-Qiyamah, Allah jamin 3 benda untuk Nabi. Dan bila Allah Ta'ala kata kepada Nabi, ayat 16 sampai 19, wa la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Jangan kau gerakkan lidah engkau dengan Quran untuk kau cepat dapatkan Quran. Jangan gerakkan. Sebab Nabi dulu pernah rasa bimbang, takut terlepas Quran. Maka Allah Ta'ala jawab, jangan gerakkan. Inna alaina jam'ahu wa Qur'anah. Kamilah yang menanggung. Allah Ta'ala kata, kamilah, ke atas kamilah penghimpunan Quran tu dalam dada engkau dan pembacaannya semula. Kami jamin, kau takkan silap. Fa idza qara'nahu, bila kami bacakan ia, fattabi' Qur'ana, ikutilah bacaannya. Kemudian thumma inna alaina bayana. Dekat atas kamilah penjelasannya. So Allah jamin untuk kami 3 benda. Hafalan, bacaan, penjelasan. So kalau orang tu kata tak ada penjelasan, maksud dia ayat ni tak pakai. So pasal apa? Allah tak kata kami jamin penjelasan dia. Awak tak lepas daripada awak balik pada Nabi SAW. Okay? Baik. Misalnya ilmu tentang masa berlakunya kiamat. Ini mutasyabihat lah. Saya tak tahu. Tapi Nabi tak tahu. Okay? Hakikat nama-nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala. Kita tahu maksud tapi tak tahu hakikat dia. Kita ada nama. Kita ada pengertian. Tapi kita tak ada apa? Hakikat.
Okey. Permasalahan-permasalahan berkaitan hari kiamat, hari akhirat dan lain-lain. Meskipun demikian, kita memahami permasalahan yang ditujukan kepada kita dari segi makna. Meskipun kita tidak mengetahui dari segi cara dan kadar. Kita tahu makna, tapi tak tahu cara dan kadar. Itu yang dikatakan tafwid kita pada kaifiat. Bukan tafwid kepada makna. Makna kita faham, tapi cara kita tak tahu. Okey, perbezaan antara salaf dengan golongan tafwid. Baik, kita berhenti sini. So, kita sambung lagi pada masa yang akan datang. Okey, ada soalan? Dah lari dah separuh, tahu, dah balik. Okey, wallahu a'lam. Kita berhenti sini. Wa sallallahu ala Muhammadin wa sallam alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.